Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan ya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Jadi pada pagi hari ini insya-Allah Jumaah mubarakah, tuan-puan. Di pagi Jumaat yang berbahagia ini, yang penuh diberkahi ini, insya-Allah kita mulakan pagi kita dengan mengkaji satu ilmu, tuan-puan, dan sangat-sangat penting bagi kita, yaitu ilmu nahwi. Kita melihat ilmu nahu, salah satu ilmu bahasa Arab, tuan-puan ya. Yang mana ilmu ini sangat menentukan kita nanti, insya-Allah membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran kita, tuan-puan. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua. Ada Puan Zalina, ada Puan Ena Rashid, ada Puan Normah Ramli, ada Kilauan Bintang juga. Saya ucapkan ahlan wa sahlan Puan Azizah. Selamat datang kepada tuan-puan semua ya. Alhamdulillah. Baik, saya nak pastikan dulu kepada tuan-puan, suara saya dengar tak dengar, tuan-puan? Tulis dulu di ruangan komen, sila tuan-puan. Suara saya dengar tak dengar, tulis dulu di ruangan komen, sila. Suara dengar tak dengar, itu saja yang nak saya pastikan ya. Baik. Ya, baik Puan Fatimah. Tak apa, tak ada masalah Puan Fatimah ya. Hari ini ada kelas, tak ada masalah. Boleh nanti tengok rakaman. Kalau ada masa luang tengok, boleh nanti tengok ya. Baik. Jadi alhamdulillah, Puan Misalma ada, Puan Normah Ramli ada, Puan Siti Rohayu ada, Puan Normadia ada juga. Semua kata terang dan jelas. Kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini, tuan-puan, dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-puan semua? Saya doakan tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat terus tuan-puan ya. Puan Nur Aizan, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, insya-Allah saya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat, insya-Allah tuan-puan ya. Baik, tanpa melengahkan masa, terus kita pergi perbincangan kita, tuan-puan. Kita dah terlalu jauh pergi. Maksud saya, sudah lama kita kelas, tuan-puan, sudah masuk pada episod yang ke-54, insya-Allah. Jadi macam setiap pelajaran tentu ada habisnya, tuan-puan. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu nahu ini pun ada batasannya. Maksudnya tuan-puan, nanti mungkin ada sesi ini akan tamat juga. Jadi saya rasa episod yang ke-54 ini, tuan-puan, episod yang ke-54 ni dah setengah lebih. Dah nak hampir habis lah. Sebab kita dah masuk kepada isim-isim yang dibaca mansub, yang dibaca nasab. Suara Ustaz sehat, suara Ustaz serak. Masih tak sihat ke Ustaz? Saya sihat, cuma suara yang serak. Saya sehat tuan-tuan, jiwa sehat, semangat tetap, cuma suara yang tak sihat, itu saja.
Baik tuan-puan. Sekejap. Dah. Jadi tuan-puan, sekejap ya tuan-puan. Kena ada air minum. Sekejap. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah. Kita dah bincang bab banyak berkenaan dengan isim-isim yang dibaca nasab. Isim-isim yang dibaca mansub atau nasab tuan-puan ya. Dah. Fokus ambil perhatian. Ada kita bincang hari itu berkenaan dengan maf'ulun bih. Nih. Maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu objek yang dikenai perbuatan. Mana-mana objek tuan-puan, mana-mana objek dalam bahasa Arab dikenai dengan perbuatan, sama ada ke itu fi'il madi ke fi'il mudhari' ke tuan-puan, fi'il amar. Setiap yang jadi maf'ulun bih, objek-objek, dia wajib dibaca nasab, dia wajib dibaca mansub. Itu yang pertama kan? Baik. Kemudian apa lagi tuan-puan? Kita dah belajar berkenaan dengan apa? Maf'ul mutlaq. Nih, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq tuan-puan, apa dia maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ini juga isim mansub, tapi bentuknya bentuk apa? Bentuknya bentuk masdar. Masdar dari fi'il. Nih. Ada fi'il dan ketika itu juga ada masdarnya, sama dalam satu ayat. Maka isim masdar yang dibaca mansub, dibaca nasab, itulah yang kita sebut maf'ul mutlaq. Ini yang nak kita belajar. Kemudian apa lagi? Kemudian hal. Apa itu hal? Isim mansub menjelaskan keadaan. Itu dia ya. Menjelaskan, menerangkan tentang keadaan. Dia masuk apa? Dia masuk isim mansub juga. Jadi tiga ini yang dah kita belajar tuan-puan. Apa saja isim-isim yang wajib dibaca nasab ataupun mansub. Maka kalau tuan-puan lihat nanti dalam ayat-ayat Al-Quran, ada isim itu dibaca nasab atau mansub, mungkin salah satu sebabnya antara tiga ini. Sebab tiga ini yang kita dah belajar. Boleh tuan-puan ya? Dah tulis dulu di ruangan komen. Masih ingat ke belum? Masih ingat ke dah lupa tuan-puan? Tulis dulu di ruangan komen. Sila. Ya, baik. Minum air suam. Ya, insyaAllah. Minum air lemon suam Ustaz. Tambah madu insyaAllah. Ya. Terima kasih kepada tuan-puan semua. Dah ni. Masih ingat ke dah lupa tuan-puan? Masih ingat ke dah lupa? Masih ingat ke dah lupa? Satu. Mantap. Terbaik. Semua kata masih ingat ya. Masih ingat ya. Mantap tuan-puan. Baik. Ingat tapi samar-samar. Ada yang kata ingat tapi samar-samar. Tak apa. Yang penting ingat. Itu yang paling penting. Dah. Tengok tuan-puan. Fokus ambil perhatian. Tiga ini yang kita dah belajar tuan-puan ya. Baik, saya padam tuan-puan. Dah. Saya padam. Dah. Misalnya ada ayat misalnya tuan-puan. Ya. Fokus ambil perhatian. Dah, fokus ambil perhatian. Misalnya ada ayat misalnya tuan-puan, waja'alna ya. Waja'alna. Fokus tuan-puan. Waja'alna naumakum. Naumakum. Waja'alna naumakum. Ini contoh. Contoh lain. Doroba. Doroba Muhammadun. Contoh. Muhammadun darban. Darban. Darban mulakimin. Contoh. Darban mulakimin. Mulakimin. Contoh. Daraba Muhammadun darban mulakimin. Dua. Yang ketiga. Yang ketiga misalnya Zahaba
Zahaba Hasanun. Hasanun masyian. Nih. Dah, 3 ni tuan-tuan. Supaya lebih ingat lagi. Dah, sekarang tuan-tuan. Waja'alna naumakum. Waja'alna naumakum. Dah. Waja'alna menjadikan. Dah, menjadikan. Ya, menjadikan. Nauma, tidur. Kum, kamu. Ramailah maknanya. Dah, sekarang. Dari ayat ini, waja'alna naumakum. Waja'alna naumakum. Menjadikan. Nauma, tidur. Kum, kamu, tuan-tuan. Dari ayat ini, tuan-tuan. Dari ayat ini, mana yang dibaca nasab? Itu saya nak tanya kepada tuan-tuan. Dari ayat ini, mana yang dibaca nasab? Tulis dulu di ruangan komen sila. Saya nak bagi nampak saja. Saya nak bagi nampak perlahan-perlahan kepada tuan-tuan apa yang dah kita belajar selama ini. Dari ayat ini, waja'alna naumakum. Mana isim yang dibaca nasab? Ya, ada Puan Azizah juga. Selamat datang. Mana? Dari ayat ini, mana isim yang dibaca nasab? Ya, tuan. Dari ayat ini kita tahu bahawasanya hanya nauma saja isim yang dibaca nasab. Jelas nampak tanda nasabnya apa tuan-tuan? Ada nauma. Asalnya macam ni. Asalnya macam ni saja. Nauma. Tapi disebabkan dia bersambung dengan ko, maka dia tulis macam ni lah. Asalnya ni saja, nauma. Dah. Kenapa di sini dia dibaca nasab? Itu yang mesti kita pecahkan untuk memahami ayat tu. Kenapa ini dibaca nasab? Tulis di ruangan komen apa sebabnya. Apa sebabnya dia dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Sila. Nah, apa sebabnya dia dibaca nasab? Yang dah kita belajar selama ini, tulis di ruangan komen sila. Apa sebabnya dia dibaca nasab? Apa sebabnya dia dibaca nasab? Ya. Puan Misalma, Puan Azizah, Puan Zalina. Ya macam tu. Kalau dia dibaca nasab, alasannya kenapa tuan-puan? Antara 3 yang dah kita belajar. Kalau tak dia maf'ulun bih, kalau tak dia maf'ul mutlak, kalau tak dia jadi apa? Kalau tak dia jadi hal. Ini jadi apa? Ini jadi objek, jadi maf'ulun bih. Maknanya apa? Kalau ini jadi objek, ini mestilah yang dikenai perbuatan, yang dikenai oleh fi'il tuan. Mana fi'il kita? Waja'alna. Ja'alna ini adalah fi'il kita, menjadikan. Dah. Mana yang jadi fa'ilnya? Ja'alna. Bersambung tak dengan domir? Bersambung tak dengan domir? Tulis di ruangan komen. Bersambung tak dengan domir tuan-puan di hujung? Ja'alna. Ada tak bersambung dengan domir? Ada. Kalau ada bersambung dengan domir, maknanya apa? Domir inilah yang jadi fa'il. Siapa domir ini tuan-puan? Siapa domir na ini? Na itu nahnu. Itu selalu kita ulang-ulang. Supaya lebih jelas. Jadi, na inilah yang jadi fa'il. Siapa na itu? Singkatan daripada nahnu. Nahnu. Siapa nahnu? Kami. Waja'alna. Dan kami jadikan. Apa yang dijadikan, itulah yang jadi objek. Itulah yang jadi maf'ulun bih. Waja'alna nauma. Yang dijadikan apa? Yang dijadikan itu adalah tidur kamu. Dah. Boleh tuan-puan? Boleh. Dah sekarang. Kum jadi apa? Tulis di ruangan komen. Tidur kamu.
Tidur kamu. Kum itu jadi apa dalam ayat? Dia dikira apa dalam ayat? Tulis di ruang komen sila. Satu isim tidur, satu kamu. Ketika dua isim bersatu tuan-puan, ketika dhamir bersatu dengan isim jadi apa? Ya. Dia jadi apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Dia jadi apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Tempat bersandar. Tempat bersandar patah perkataan nauma. Tidur apa? Tidur kamu. Tidur apa? Tidur kamu. Inilah tidur kamu ni lah. Boleh ya? Boleh tuan-tuan ya? Dah, tulis dulu di ruangan komen. Jelas tak jelas nombor 1? Lah tu. Tulis di ruang komen. Jelas tuan-tuan ya. Jadi itulah kita. Penting tak penting kita tahu tuan-tuan dia mansub, marfu, majzum, majrur. Penting tak penting? Penting. Ni salah satunya. Kita tahu dia nasab mansub tuan-tuan. Jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu makna apa dalam ayat? Makna dia jadi objek. Dah ya. Nombor 2. Daraba, pukul. Daraba ni pukul tuan-tuan. Muhammadun, Muhammad. Darban, pukulan. Darban, pukulan. Dia isim. Darban, pukulan tuan-tuan. Ni pukulan ya. Pukulan. Mulakimin. Mulakimin itu Mulakimin itu maksudnya ni. Ni tumbuk ni tuan-tuan. Mulakimin itu dengan menumbuk ni. Dengan apa namanya? Dengan gumpalan macam ni tu lah tu mulakim tu. Ya, dengan menumbuk lah, tumbuk. Maksudnya dia memukul dengan memukul tumbuk tu. Kan ada orang memukul guna macam ni tampar. Ada yang tumbuk. Dia tumbuk. Dah sekarang tuan-tuan, sekarang tengok tuan-tuan. Di dalam ayat kita ini, daraba Muhammadun darban mulakimin. Mana isim yang dibaca nasab? Tulis tuan-tuan. Mana isim yang dibaca nasab tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Sila tulis di ruangan komen. Sila tuan-tuan. Mana isim yang dibaca nasab? Tulis di ruangan komen. Sila. Mana isim yang dibaca nasab? Mana yang dibaca nasab? Ya, yang dibaca nasab darban. Ni darban. Maknanya apa tuan-puan? Maknanya tak perlu kita tengok Muhammadun ini sebagai maf'ul. Tak perlu kita tengok Muhammadun ini sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak, sebagai hal. Tak ada hubungannya. Kenapa? Sebab Muhammadun dia dah dikira dibaca rafa'. Kalau Muhammadun dibaca rafa', maknanya ada jabatan lainnya nanti. Kan macam tu. Itu yang kita belajar nahwu tu. Tu pentingnya belajar nahwu. Dah sekarang yang dibaca nasab mana? Yang dibaca nasab darban. Sekarang saya tanya, kenapa daraba tak tuan-puan sebut dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Kenapa daraba ini tak tuan-puan sebut dibaca nasab? Padahal daraba juga berbaris atas. Tulis di ruang komen sila. Kenapa tuan-puan sebut terus darban yang dibaca nasab? Kenapa daraba tak dibaca nasab? Kenapa? Sila. Balik-balik tu saja. Kenapa? Ya, Puan Normah, Puan Normah Ramli, Puan Normah Sulaiman, Puan Siti Rohayu, Puan Azizah, mak engkau jan terbaik. Mantap. Puan Sophia, kenapa ini tak pernah dibaca nasab? Kenapa tak pernah disebut rafa'? Kenapa tak pernah disebut jazam? Sebab dia fi'il madi. Selama-lamanya dia macam tu saja, tak berubah-ubah. Kalau ini berubah-ubah, kadang dorban, kadang dorbun, kadang dorbin. Tu bezanya. Daraba ini fi'il madi.
Fi'ilnya fi'il madi. Kalau fi'il madi tak boleh kita sebut rafa', tak boleh kita sebut nasab, tak boleh kita sebut jazam. Kenapa? Sebab dia madi, mabni. Fi'il madi selama-lamanya mabni. Apapun yang terjadi. Itu dia ya. Dah. Mantap tuan-tuan, mantap. Dah sekarang Muhammadun jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen dulu. Kalau orang yang dah belajar bahasa Arab, dia terus tengok saja. Ni jadi, ni tahu dia. Doroba Muhammadun. Muhammadun dalam ayat jadi apa? Tulis di ruangan komen. Jadi apa? Ya. Mantap. Jadi apa tuan-puan? Jadi fa'il. Mantap. Nampak tuan-puan? Kalau orang yang dah pandai itu. Dah. Kenapa jadi fa'il? Apa tanda fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Sila. Apa tanda fa'ilnya tuan-puan? Tulis di ruang komen. Kenapa tuan-puan sebut Muhammadan tu yang Muhammadun jadi fa'il? Kenapa? Ya. Sebab dia rafa'. Sebab dia rafa'. Ni tanda rafa'nya ada dhammah di sini. Rafa'. Apa tanda rafa'? Dhammah. Sebab dia rafa' itulah kita sebut dia jadi fa'il. Kalaulah dalam ayat dia tak rafa', mungkin kita tak sebut dia fa'il. Macam tu. Macam tu tuan-tuan. Apa namanya? Macam tu cara nak memahami ayat kalau memang dah pandai lah. Jadi Muhammad jadi fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku yang berbuat. Doroba pukul, maknanya siapa yang memukul? Yang memukul ialah Muhammad. Dah. Sekarang tuan-tuan, Dorban dia dibaca nasab. Ya. Kenapa dia dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Apa alasannya dibaca nasab? Adakah dia jadi maf'ulun bih? Adakah dia jadi maf'ul mutlak? Adakah dia jadi hal? Tulis di ruang komen. Sila. Doroba Muhammadun Dorban. Kenapa? Jadi apa? Jadi apa? Ya. Macam mana tuan-puan boleh betul semua ni? Macam mana tuan-puan boleh betul semua ni? Itu dia. Ya. Dia jadi apa? Dia jadi maf'ul mutlak atau boleh sebut juga dengan isim masdar. Boleh juga tuan-puan, tak ada masalah. Janji tuan-puan nampak. Ini bukan jadi maf'ulun bih. Kalau ini jadi maf'ulun bih, maknanya orang pun pening. Apalah maksud ayat ni? Muhammad telah mukul. Yang dipukul pukulan. Apa pukulan tu orang tak faham. Tapi disebabkan kita tahu dia maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak kita tahu. Maf'ul mutlak kalau tak dia menguatkan fi'il, kalau tak dia menjelaskan cara. Menjelaskan cara. Kalau tak menjelaskan bilangan daripada fi'il. Itu yang kita dah belajar. Dalam ayat ini, kenapa kita sebut dia maf'ul mutlak? Apa alasannya dia jadi maf'ul mutlak? Sebab dorban ini bentuk masdar daripada dorba. Doroba fi'il madi yang beribu mudhari' dorban. Ini dorban ini apa? Dorban ini bentuk masdar daripada dorba. Ketika fi'il berjumpa dengan masdar dalam satu ayat, maka masdar ini yang dibaca nasab tuan-puan, confirm jadi maf'ul mutlak tuan-puan. Itu dia ya. Jadi maksudnya apa di sini? Muhammad telah memukul dorban mulakimin, dengan pukulan tumbuk tu. Dengan pukulan tu. Maksud apa tuan-puan? Maksudnya dia menjelaskan cara macam mana Muhammad tu pukul. Bukan apa yang Muhammad pukul.
kan beza maf'ulun bih dengan maf'ul mutlak. Itu pentingnya kita tahu mutlak, maf'ulun bih, maf'ul mutlak tuh, teman. Jadi di sini dia menjelaskan apa? Menjelaskan cara Muhammad pukul tuh macam mana. Daraba Muhammadun darban mulakimin. Mulakimin ini kenapa dia dibaca majrur? Tulis di ruangan komen. Kenapa mulakimin ini dibaca majrur? Tulis di ruangan komen sila tuan. Isim majrur ada 3. Kalau tak dia selepas haraf jar, kalau tak dia jadi tabi, kalau tak dia jadi mudhafun ilaih. Di sini jadi apa? Di sini jadi apa? Mulakimin ini jadi apa? Tulis di ruangan komen. Kenapa dia dibaca majrur? Kenapa? Dia jadi mudhafun ilaih. Dah mantap dah tu. Dah pandai dah tu tuan-tuan. Dah boleh apa namanya? Dah boleh tengok-tengok kitab-kitab lebih tinggi lagi. Mantap ya. Dia jadi apa? Mudhafun ilaih. Mantap, terbaik tuan-tuan. Semua mantap. Dah. Boleh tulis di ruangan komen jelas tak jelas nombor 2. Tulis di ruangan komen sila. Pukul apa? Pukul tu lah. Tu 2 kata itu kalau disatukan dah macam ni pukulan dia tuan. Tu dia. Dan dorban ini jadi mudhaf dan dia jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Jelas ya? Jelas jawabannya? Mantap. Semua kata jelas. Dah, sekarang terakhir. Saya padam semua. Saya padam semua. Supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas. Ya, misalnya ayat kita, maka sobat. Misalnya ayat kita jelas ya. Nah, ayat kita misalnya doroba. Doroba pula. Kenapa doroba pula? Zahaba Hasanun Masyian. Ya, masyian. Zahaba Zahaba pergi. Pergi. Hasanun Hasan. Masyian berjalan. Jalan kaki tuan-tuan. Dah sekarang tuan-tuan saya tanya kepada tuan-tuan. Ya. Zahaba pergi. Hasanun Hasan. Masyian berjalan tuan-tuan. Dari ayat ini kita tahu mana isim yang dibaca nasab. Ini masyian. Dah. Saya tanya terus kepada tuan-puan. Saya tanya terus kepada tuan-puan. Kira-kira di dalam ayat ini, kenapa masyian dibaca nasab? Dia fungsinya sebagai apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Kira-kira dia jadi apa di dalam ayat ni tuan-puan? Zahaba Hasanun Masyian. Jadi apa kira-kira dalam ayat? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Jadi apa? Mantap. Tuan Abdul Halim, Tuan Mazlan, Puan Halina, Puan Hazlina, Puan Zalina. Mantap. Jadi apa? Jadi hal. Hal. Kenapa kita sebut hal tuan-puan? Tak mungkinlah jadi maf'ulun bih, jadi objek. Zahaba Hasanun. Hasanun berjalan. Apa yang Hasanun pergi? Apa yang dipergikan? Tak ada yang dipergikan. Ini bukan fi'il muta'addi. Ini bukan fi'il yang memerlukan objek. Ya. Tak mungkin pula jadi maf'ul mutlak. Tak mungkin jadi maf'ul mutlak. Jadi apa? Dia yang sesuai jadi hal, keadaan. Maksudnya apa? Siapa yang pergi? Yang pergi Hasan. Hasan telah pergi dalam keadaan jalan kaki, berjalan.
Tu dia. Itulah pentingnya tuan-puan. Tuan-puan tahu maf'ulun bi, tuan-puan tahu maf'ul mutlak, tuan-puan tahu apa? Tuan-puan tahu hal. Tiga ini tuan-puan tulis di ruangan komen. Faham semua ke belum faham lagi? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen. Faham semua ke belum faham lagi? Tulis di ruang komen sila. Ya, tulis di ruangan komen sila. Faham tak faham tuan-tuan? Faham tak faham? Perlahan-perlahan. Ya, saya tak nak faham sikit. Puan Sufiah, di mana tak faham Puan Sufiah? Puan Sufiah Mas'ud, di mana tak fahamnya? Faham sikit. Di mana tak fahamnya? Cuba tuliskan di ruangan komen. Dah, ya. Puan Sufiah, ada yang nak tanya ke? Pelan-pelan kayu, ya. Insya-Allah pelan-pelan kayu, ya. Dah. Ada nak ditanyakan Puan Sufiah? Faham tetapi kena banyakkan latihan lagi Ustaz. InsyaAllah kita belajar. Ya, saya senantiasa tuan-puan mengajar tuan-puan. Ada masuk tajuk lain, tajuk-tajuk lama saya tanya terus. Supaya apa? Supaya tak terlupa. Itu dia pentingnya apa? Sebab yang saya ajar dari tuan-puan itu, yang saya ajar tu dari bawah tuan-puan. Dari yang kecil lama-lama besar, masuk ayat penuh, semua boleh saya tanya. Itu dia ya. Saya saya tak ajar dari susah dulu, saya ajar dari yang mudah insyaAllah. Saya pastikan dulu yang asas tu tuan-puan faham. Itu dia. Puan Sufiah Mas'ud tak ada ke? Ya. Puan Sufiah Mas'ud ada nak tanya ke? Kalau ada tanya sila tanyakan Puan Sufiah Mas'ud. Puan Sufiah Mas'ud dia tak ada masalah. Dah. Sekarang tuan-puan, sekarang kita masuk satu tajuk. Masuk lagi tajuk. Sedikit lama-lama jadi faham insyaAllah. Ya, nama tajuk kita maf'ulun fi. Apa benda ni Ustaz? Maf'ulun fi. Dah ya. Ni tajuk kita lagi. Atau boleh tuan-puan sebut dengan zorof. Ni zorof. Zorof. Dah. Dah. Dah, tengok tuan-puan ya. Kita masih bincang berkenaan dengan maf'ul. Jadi sudah ada dua maf'ul yang kita bincang. Maf'ulun bi, maf'ul mutlak. Hari ini saya bagi lagi kepada tuan-puan maf'ulun fi zorof. Maf'ulun fi itu sama dengan zorof. Itu sama saja. Dah, sekarang apa benda pula maf'ulun fi ni Ustaz? Dah, fokus tuan-puannya. Yang mesti tuan-puan faham, maf'ulun fi juga dia adalah isim mansub. Dah, isim mansub. Lalu apa yang membezakan antara maf'ulun fi, maf'ulun bi, maf'ul mutlak? Apa yang membezakannya tuan-puan? Yang membezakannya ialah maf'ulun bi menerangkan tempat. Ni, menerangkan tempat atau masa. Inilah yang disebut dengan maf'ulun fi, tempat atau masa. Tempat atau masa. Boleh ya? Pelan-pelan ni. Pelan-pelan nak bagi nampak kepada tuan-puan. Dah. Boleh tuan-puan ya? Dah. Baik. Dia isim mansub. Dia isim yang dibaca nasab. Tapi dia tak setakat hanya isim yang dibaca nasab saja. Tapi dia menerangkan tempat atau masa. Dah. Contoh misalnya. Ya, misalnya contohnya. Qara'tu. Qara'tu. Baik. Qara'tu Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Misalnya. Amama. Amama al-bait. Ini contoh mudah. Amamal
baiti. Amamal baiti. Fokus tuan-tuan, ambil perhatian. Qara'tu. Apa makna qara'tu? Baca. Baca. Al-Qur'anlah amama, di depan. Di depan. Al-baiti, rumah. Dah, sekarang fokus ambil perhatian. Tuan-tuan. Qara'tu, baca. Dah. Siapa yang baca tuan-tuan? Ini adalah fi'il bersambung tak dengan dhamir. Qara'tu bersambung tak bersambung dengan dhamir, tulis dulu di ruang komen. Dah. Qara'tu ada tak bersambung dengan dhamir? Fi'ilnya ada tak bersambung dengan dhamir tuan-tuan? Ada tak ada? Ya, ada. Maka kalau ada bersambung dengan dhamir, kita terus sebut confirm dhamir tu yang jadi fa'il. Confirm tuan-tuan, tak ada lain lagi yang jadi fa'il. Kalau ada bersambung dengan dhamir, terus sebut dhamir tu yang jadi fa'il. Mana dhamir yang jadi fa'il? Inilah ni. Tu. Siapa itu tu? Ana. Siapa itu ana? Akulah. Ya. Aku telah baca. Itulah qara'tu terjemahannya, aku telah baca. Dari mana datang aku tu? Adalah dia. Qara'tu. Aku telah baca. Dah. Al-Qur'ana. Kenapa dia dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Dah belajar. Tuan-tuan. Sila. Al-Qur'ana dibaca nasab. Kenapa dia dibaca nasab? Dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi maf'ulun bih. Pandai tuan-tuan. Dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih confirm lah. Dia dibaca apa? Dibaca nasab. Maknanya kita memahami ayat apa? Aku telah baca. Apa yang dibaca tu? Yang dibaca itu adalah Al-Quran. Boleh? Boleh ya? Dah faham kita ayat. Yang aku baca tu Al-Quran. Dia jadi objek. Dah, sekarang tuan-tuan. Amama. Tengok ni. Amama. Di depan inilah tuan-puan, dia adalah isim. Di depan ini adalah isim. Dia dibaca nasab. Amama isim mansub. Kenapa? Dia menerangkan tempat ataupun masa. Dalam ayat kita dia menerangkan tempat atau masa tuan-puan. Tulis di ruangan komen. Amama di depan. Di depan ini menerangkan tempat atau masa. Tulis di ruangan komen. Sila. Menerangkan tempat atau masa. Tempat atau masa. Ya, dia menerangkan tempat. Sebab dia menerangkan tempat, itulah dia dibaca mansub. Jadi i'rabnya apa tuan-tuan? Dia sebagai apa dalam ayat? Dia sebagai maf'ulun fi atau zorof. Maksudnya apa? Ia menjelaskan tempat lah. Di mana aku baca tu? Di depan. Depan apa? Depan rumah. Dah, sekarang tuan-puan, saya nak tuan-puan tulis dulu di ruangan komen. Faham ke tak faham maf'ulun fi? Tulis dulu di ruangan komen. Isim mansub menerangkan tempat atau masa. Amamah di depan ini tempat atau masa? Tempat. Itulah disebut dengan maf'ulun fi. Faham tak faham? Saya minum dulu tuan-puan. Sila. Faham tak faham tuan-tuan? Faham ya? Baik.
Dah. Terus, ini yang paling yang mesti tuan-puan faham juga. Yang mesti tuan-puan faham juga. Setiap isim, dah saya ulang. Bukan Puan Fahriah. Fahriah bukan Puan Fahriah. Yang dibaca nasab itu amamah. Al-bait lain lagi. Al-bait nanti saya terangkan. Al-bait sekejap lagi saya terangkan. Amamah inilah yang disebut maf'ulun fi. Dia dibaca nasab. Al-baiti bukan dibaca nasab. Al-baiti. Al-baiti majrur lah. Dah. Sekarang fokus ambil perhatian tuan-tuan. Dah. Jadi maf'ulun fi itu tuan-tuan, dia adalah isim yang mansub, menunjukkan apa? Menunjukkan tempat atau masa. Boleh ya? Dah, sekarang fokus tuan-tuan ambil perhatian. Mana-mana isim, saya ulang. Mana-mana isim yang duduknya selepas dzaraf, saya ulang. Mana-mana isim yang duduk atau letaknya selepas zaraf ataupun maf'ulun fi, selepas maf'ulun fi ada isim, maka isim inilah dia i'rabnya apa tuan-puan? Mudhafun ilaih. Nih. Dia jadi apa? Mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih, dia wajib dibaca rafa, dibaca nasab atau dibaca majrur, tulis di ruang. Kalau dia jadi mudhafun ilaih, wajib dibaca rafa, dibaca nasab atau dibaca jar, majrur. Wajib dibaca apa? Tulis di ruang. Sila tu. Dibaca apa? Dibaca apa? Ya. Dia wajib dibaca majrur. Kenapa? Sebab di dalam ayat nanti dia sebagai mudhafun ilaih. Dan dalam ayat kita, mana yang dibaca majrur? Al-baiti. Kenapalah al-baiti itu dibaca majrur ya? Ustaz ada belajar, Ustaz ada ajar bahawasanya majrur itu antara 3 saja. Selepas haraf jar jadi tabi mudhafun ilaih. Kalau ini jadi mudhafun ilaih. Mana-mana tuan-puan jumpa isim selepas zaraf menunjukkan tempat atau masa, maka dia dikira mudhafun ilaih. Mesti disatukan tuan-puan. Mesti disatukan. Depan apa? Depan rumah lah. Kalau tak disatukan, orang pening nanti tak faham maknanya. Mesti disatukan antara dua. Dan patah perkataan yang keduanya, isim selepas zaraf ini tuan-puan, itulah yang disebut mudhafun ilaih. Makanya dibaca al-baiti. Makanya dibaca al-baiti. Tulis di ruangan komen. Faham tak faham? Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Faham tak faham tuan-puan? Faham tak faham? Tulis di ruang komen. Perlahan-perlahan nak bagi nampak. Dah. Jadi apa? Isim selepas maf'ulun fi atau selepas zaraf, dia dikira mudhafun ilaih. Dah ya? Dah, sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian. Contoh lagi. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Contoh lagi tuan-puan. Ya, baik. Alhamdulillah faham Ustaz, tapi susah nak ingat. Dah ya, dah. Tuan Mazlan, Puan Katirah, tak apa. Yang penting faham. Yang paling penting nanti selepas faham, selepas belajar nanti, tengok terus dalam Al-Quran. Ada tak jumpa? Itu yang paling mantap. Sebab kalau kita terus praktiskan, insyaAllah lebih ingat lagi. Puan Katirah ya, baik. Tuan Mazlan, bolehkah amama itu dipanggil mudhaf? Itu kita panggil saja terus dia sebagai maf'ulun fi. Sebagai maf'ulun fi. Boleh ya, Tuan Mazlan ya. Sebut saja dia zaraf. Sebut saja dia zaraf terus.
Sebab itu lain lagi nanti kajiannya. Boleh Tuan Mazlan ya? Itu dia. Baik ya. Bukan maf'ulun fi. Apa tu maksudnya Puan Radin Tuminah? Ya. Bukan maf'ulun fi. Dah, maksudnya apa tak? Kur saya kurang faham. Dah, contoh lain tuan-puan. Baik ya. Qumtu, ya. Qumtu janiba. Ya, janiba al-masjid. Dah. Al-masjid. Ini saya tak bagi baris ujungnya. Dah. Baik ya. Ladun. Ladun bukan maf'ulun fi. Ladun, ladai. Ladai. Ya, ladai. Ladai itu di sisi. Itu nanti. Itu lain lagi nanti. Kita cari yang mudah-mudah dulu. Puan Radin Tuminah ya. Ladaiya, ladaiya itu lain lagi. Ya, boleh ya. Baik. Ladaiya. Sekarang qumtu janibal masjid. Ya, qumtu berdiri. Berdiri. Baik. Qumtu berdiri. Janiba di samping. Dah. Sekarang tuan-puan, berdiri. Qumtu tuan-puan. Siapa yang berdiri dalam ayat ini? Tulis di ruang komen. Nak memahami ayat dulu. Siapa yang berdiri dalam ayat kita ni? Qumtu janibal masjid. Ya, berdiri di samping masjid. Siapa yang berdiri di samping masjid ini? Tulis di ruang komen. Tulis dulu di ruang komen, sila. Qumtu. Siapa yang berdiri? Je. Tu. Aku. Tu. Ana. Boleh. Yang jawab ana boleh. Yang jawab aku boleh. Yang jawab tu pun saya betulkan. Sebab maksud kita sama semua. Yang berdiri itu aku. Yang jawab engkau saya salahkan. Itu salah. Tapi kalau masih jawabannya aku, saya, tu, ana sama saja tu. Ini dia. Tu jadi fa'il. Dia jadi fa'il. Yang berdiri aku. Aku berdiri. Aku berdiri. Janiba di samping. Di dalam ayat ini jadi apa? Tulis di ruangan komen sila tuan-tuan. Dalam ayat ini jadi apa? Janiba di samping. Tulis di ruang komen. Jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Jadi apa tuan-tuan? Jadi apa? Ya. Dia jadi maf'ulun fih. Zorof tuan-tuan. Menunjukkan tempat atau masa. Tulis di ruang komen. Menunjukkan tempat atau masa. Tulis di ruang komen. Tempat atau masa. Tulis di ruang komen silakan. Tempat atau masa. Jadi janiba ini kenapa dibaca janiba? Kenapa tak dibaca janibu? Kenapa tak dibaca janibi? Sebab dia jadi maf'ulun fi, menerangkan tempat. Boleh? Boleh tuan-puan ya? Baik, sekarang yang terakhir. Tuan-puan nak baca al-masjidu, al-masjidah, al-masjidi. Tulis di ruangan komen. Bagi baris. Al-masjidu, al-masjidah atau al-masjidi. Tulis di ruang komen. Sila tuan-puan. Sila. Sila. Apa? Baca apa? Dibaca apa? Ya, semua jawab betul. Semua dah master. Dibaca apa? Dibaca al-masjidi. Mantap. Kenapa dibaca al-masjidi? Tulis di ruang komen. Kenapa dibaca kasrah? Kenapa dibaca majrur? Tulis di ruang komen. Kenapa?
Kenapa mesti al-masjidi? Kenapa tak al-masjidah? Kenapa tak al-masjidu? Tulis di ruang komen. Kenapa? 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 Kenapa terbaik? Mantap, pandai membuat. Tu dia. Kenapa? Sebab kita dah bincang setiap isim duduk letaknya selepas zaraf, selepas maf'ulun fih, zaraf, maka dia dikira mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu apa tuan-puan? Mudhafun ilaih itu ialah diwajibkan dibaca majrur. Dah. Boleh ya? Dah. Tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham maf'ulun fi ini? Tulis di ruang komen. Faham ke tak faham? Tulis di ruang komen. Ya. Faham ke tak faham tuan-puan? Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen. Dah. Faham ya? Faham ya? Mantap. Semua kata faham. Baik, kalau semua kata faham, saya masuk soalan. Ni. Jadi, dia isimnya mansub, dia menunjukkan tempat atau masa. Isim selepasnya, isim selepas maf'ulun fi atau zaraf ini, dia dikira mudhafun ilaih. Dah ya tuan-tuan ya. Baik, sekarang fokus pelan-pelan. Jadi cara terjemahan ni terlupa saya satu. Cara terjemahan, baik. Jadi nanti kalau ada orang menerjemahkan, aku berdiri di samping masjid. Dari mana datang di itu Ustaz? Dari mana datang di itu di? Inilah tuan-puan yang dikira-kirakan. Maksudnya apa? Maksudnya memang setiap maf'ulun fi ini dikira-kirakan ada di atau padanya. Walaupun tak ada di dalam ayat. Janibah itu maksudnya samping. Ya, tapi kenapa ada di itu maksudnya dikira-kirakan saja ada makna itu. Ya, memanglah perlu macam tu. Kalau tak macam tu tuan-puan, orang tak faham nanti ayatnya. Itu nanti. Jadi kalau ada orang sebut, misalnya contoh lagi tuan-puan ya. Misalnya zahabtu, contoh. Zahabtu masaan. Zahabtu masaan. Aku pergi masaan petang. Masak petang. Dah. Masaan tu petang. Kalau terjemahkan aku pergi petang, orang faham ke tak faham tuan-tuan? Tak cantik betul lah bunyi ayat budak ni. Yang cantiknya apa? Aku pergi pada waktu petang. Dari mana datang pada waktu pada tu? Memang macam tu lah dia. Ditakdirkan dia ada macam tu. Dikira-kirakan ada pada atau di. Untuk apa? Memang untuk percantik ayat tuan-puan. Itu dia ya. Jangan terjemah lurus-lurus saja. Aku pergi petang. Aku pergi pada waktu petang hari. Aku pergi pada masa petang. Pada itulah dikira-kirakan adanya. Ya, jelas tuan-puan ya. Jadi nanti cara menterjemahkannya macam tu. Tulis di ruangan komen. Faham tak faham? Tulis di ruang komen tuan-puan. Sila. Itu menerjemahkanlah di samping. Kalau masa pada waktu. Pada tu mesti ada dia. Supaya cantik ayat kita tuan-puan. Dari mana datang pada? Jangan tanya dari mana datang pada. Memang macam tu. Dia memang dikira-kirakan ada tuan-puan. Faham ya? Dah. Kalau faham, saya bagi soalan. Saya bagi soalan. Saya bagi soalan supaya tuan-puan jelas. Supaya tuan-puan jelas. Dah.
Dah. Ini sedikit naik sikit levelnya. Ya. Takdiruhu pada. Puan Azizah kata ya. Dah. Dah, tengok tuan-tuan. Syaribtu. Ni. Syaribtu. Dah. Syaribtu. Al-qahwah. 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 Lai. Lai. Dah boleh ya? Dah sekarang tuan-tuan. Saya tak bagi baris supaya tu puan yang bagi baris. Dah. Syaribtu minum. Minum. Qahwah coffee. Coffee. Orang British cakap coffee. Lain malam. Ni. Dah sekarang tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan bagi baris. Al-qahwatu, al-qahwati atau al-qahwata. Tulis di ruang komen. Dah sila. Al-qahwatu, al-qahwati, al-qahwata. Mana satu? Mana satu yang betul? Mana satu? Sila tulis di ruang komen. Ya. Ni latihan kita untuk apa tuan-puan? Untuk supaya tuan-puan lebih nampak lagi. Dah. Apa baca? Qawwatu, qawwati, qawwata. Dah. Tuan-puan jawab. Ada yang jawab qawwata, ada yang jawab qawwati. Ni. Dah. Saya tanya tuan-puan. Kenapa tuan-puan banyak jawab qahwata? Kenapa mesti dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Apa kaitannya dalam ayat? Kenapa dia dibaca nasab? Kenapa dibaca qahwata? Kenapa tak dibaca qahwatu? Kenapa tak dibaca qahwati? Kenapa? Ya. Tu dia. Mantap. Mantap. Kenapa tuan-puan? Sebab memang kopi ni, dia jadi maf'ulun bih, dia jadi objek. Ni maf'ulun bih, objek. Maknanya apa? Syaribtu, minum. Siapa yang minum? Siapa yang minum? Tu yang minum, aku. Anak. Tu itu singkatan daripada anak. Tu anak aku. Aku telah minum. Apa yang aku minum? Yang aku minum tu kopi. Maka kopi itu wajib kita nasabkan. Sebab dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dibaca apa? Nasab, rafa' atau jar. Dibaca nasab, maka al-qahwata. Boleh ya? Dah. Al-qahwata. Dah. Sekarang, lailun, lailin, lailan. Tulis di ruang komen. Lailun, lailin, lailan. Tulis di ruang komen sila. Sila tu. Tulis di ruang komen. Lailun, lailin, lailan. Dibaca apa? Dibaca apa tuan-puan? Lailan. Ni. Kenapa dibaca lailan? Dibaca nasab. Dia jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Sila. Kenapa dia dibaca nasab? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Sila. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Sila tuan-tuan. Dia jadi apa? Ya. Ya. Bukan hal. Bukan hal Puan Zainab. Bukan hal. Kalau hal menunjukkan keadaan. Kalau hal menunjukkan keadaan. Lailan, malam. Malam menunjukkan apa? Malam
menunjukkan masa. Masa. Maka kenapa dia dibaca nasab? Dia jadi maf'ulun fi. Jadi apa pemahaman ayat kita? Apa terjemahan cantik ayat kita, tuan-puan? Tulis di ruangan komen. Tulis, tuan-puan, apa pemahaman yang paling cantik untuk ayat kita ni? Syari betul, al-qahwata lailan. Apa yang paling cantik? Tulis di ruang komen. Terjemahkan secantik-cantiknya. Sila, tuan-puan. Itu dia. Selepas ini kita lihat apa namanya? Kita lihat ayat Al-Quran. Terbaik Puan Hazlina, Puan Siti Rohayu, Puan Supiah Masud pada waktu malam. Kenapa pada waktu malam tu? Terjemahkan semua maksud saya. Itu dia. Terbaik. Semua mantap. Saya minum kopi pada waktu malam hari. Itu dia. Tak ada yang jawab saya minum kopi malam. Apa tu kopi malam? Ada ke kopi petang, kopi pagi? Semua jawab, saya minum kopi pada waktu malam. Di waktu malam. Dari mana datang pada di tu? Memang dah bawaan dia. Dah dikira-kirakan ada di situ. Dah. Mantap ya? Mantap, tuan-puan. Dah. Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Sila, tuan-puan. Saya telah minum kopi pada waktu malam. Mengopi. Mantap, Puan Aziza, Puan Zainab, Puan Misalmah. Okey semua. Puan Sufiah mantap. Tuan Abdul Halim mantap. Semua mantap tu. Dah faham ke belum? Dah faham ke belum? Dah faham ke belum? Faham. Dah. Sekarang tuan-puan tengok. Faham ya? Dah faham. Dah. Sekarang kita tengok ayat Al-Quran kita. Ni yang paling penting. Ayat Al-Quran, tuan-puan. Dah. Wa banaina fawqakum. Ni tuan-puan. Wa banaina fawqakum sab'an. Sab'an shidada. Shidada. Surah apa? Surah An-Naba. Surah An-Naba, tuan-puan. An-Naba. Ayatnya saya tak pasti ayat berapa. Cuba tuan-puan. Baik. Ustaz, ada ayat. Saya bangun pagi, burung berkicau. Jadi hal. Burung berkicau. Baik. Ada kemungkinan dia jadi hal. Ada kemungkinan dia apa, tuan-puan? Burung berkicau itu nanti boleh juga jadi apa namanya? Ya Allah, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nanti kita belajar, kita belum belajar lagi. Saya bangun pagi, burung berkicau. Maksudnya saya bangun pagi, masa itu juga burung berkicau. Itu nanti masuk kepada maf'ul ma'ah, kita belum belajar. Ya nanti ya, Puan Zaitun ya. Masa saya bangun tu kan burung berkicau tu. Itu dia. Itu namanya maf'ul ma'ah, bersamaan. Nanti. Dah, sekarang tengok ini. Boleh ya Puan Zaitun ya? Baik. Hal lebih kepada maf'ul ma'ah nanti. Tu dia Puan Zaitun. Dah, tengok ni. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bina. Maksudnya apa tu tuan-puan? Mungkin kami jadikan, kami tegakkan. An-Naba ayat 12. Ya, okey. Ayat 12 tuan-puan ya. Ayat 12. 12. Dah. Wa banaina, dan kami bina. Ya. Baik, kami bina. Ya. Atau kami tegakkan. Bina, tegakkan tuan-puan. Boleh. Mana-mana pemahaman ayat yang bagus tuan-puan. Saya takut-takut salah memahami nanti. Tapi yang saya tahu apa?
dia adalah bina. Banyak pula adik-beradik maf'ul ni. Banyak Puan Miss Almah. Ada maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ulun fi, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli. Sepupu dia yang banyak. Dah sekarang tengok. Kami bina. Maknanya ini adalah fi'il ke isim tuan-puan, tulis di ruang komen. Isim atau fi'il ni? Wa banaina. Banaina. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il tuan-puan, tulis di ruang komen sila. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Tulis di ruang komen. Ya, dia adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Kalau dia fi'il madhi atau mudhari atau amar, tulis tuan-puan. Kalau dia fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar. Mana fi'il tu? Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il apa tuan-puan? Fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Dah, sekarang. Kalau dia fi'il madhi tuan-puan, ada tak bersambung dengan dhamir? Tulis dulu. Macam tu cara kita nak tentukan. Step-stepnya. Ada tak bersambung dengan dhamir? Ada tak ada? Ada tak ada? Ada. Ya ada ya. Kalau ada bersambung dengan dhamir, mana yang jadi fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Siap. Dah. Kalau ada, mana yang jadi fa'ilnya tuan-puan? Ya. Setiap dhamir bersambung dengan fi'il, dhamir tu yang jadi fa'il. Memang dhamir yang bersambung dengan fa'il tu, dengan fi'il tu dhamir fa'il namanya. Dhamir yang otomatik jadi fa'il. Ya. Na di sini jadi fa'il. Siapa itu na? Nahnu. Ni. Na itu nahnu. Boleh ya? Baik. Wa banaina, dan kami bina. Ya, kami tegakkan, kami bina. Baik, boleh tuan-puan ya? Dah. Fauqakum, fauqa atas. Kum, kamu. Sab'an, 7. 7. Shidada, kuat, yang sangat kuat. Ya macam tu kuat kan tuan-puan? Ya kan? Ya. Baik dah, sekarang tuan-puan fokus. Sekarang saya tanya kepada tuan-puan. Fauqakum, fauqakum, ada berapa kata? Tulis di ruang komen. Ada berapa kalimah ni? Fauqakum, fauqakum, ada berapa kalimah? Tulis dulu di ruang komen. Saya nak bagi nampak perlahan-perlahan kepada tuan-puan. Ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah tuan-puan? Ada 2. Mana yang pertama? Tulis yang pertama apa? Ada 3, dari mana datang 3 Puan Zainab? Dari mana datang 3? 2 saja. Puan Zainab 2 saja. Tak payah banyak-banyak, 2 cukup. 2 cukup. Fauqa. Fauqakum, ada 2. Mana yang pertama? Fauqa. Puan Zainab ya? Fauqa. Baik. Fauqa. Fauqa. Apa terjemahan fauqa? Di atas. Di atas. Okey. Yang kedua apa? Yang kedua ada kum. Kum. Itulah sebenarnya tuan-puan, kita mesti tahu domir-domir itu sebenarnya mesti kita kuasai. Saya sarankan tuan-puan untuk mendalami domir. Sebab apa? Sebab dalam ayat Al-Quran, hampir semua ayat rata-rata tuan-puan ada domir-domir. Baik itu bersambung atau tak bersambung. Macam ni domir, ni domir. Mana lagi? Tak ada lagi. Kan ada tu tuan-puan. Jadi perlu kita tahu supaya apa? Supaya kita tahu perkataan mana asalnya.
Perkataan mana? Gabungan dari apa saja. Macam tu. Penting tu tahu tuan-tuan ya. Baik. Jadi fauqa satu, kum satu. Dah sekarang. Fauqa, nasab, rafa atau jar. Tulis di ruang komen. Sila. Fauqa ni tuan-tuan, rafa, nasab atau jar. Tulis di ruang komen sila. Sila fauqa. Rafa, nasab atau jar. Ya. Baik. Apa? Ya. Dia dibaca nasab. Ni nasab. Dah. Kalau dia dibaca nasab fauqa ini tuan-tuan, kenapa dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Kenapa dia dibaca nasab? Apa sebabnya dibaca nasab? Tulis. Bukan nasib Puan Katira. Nasib lain lagi. Nasab. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Ya. Bukan mudhafun ilaih Tuan Abdul Halim. Saya tak pernah ajar mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih jadi nasab tak pernah saya ajar. Bukan maf'ul li ajri Puan Maslina. Maf'ul apa namanya? Maf'ulun fi. Zaraf. Zaraf maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Ya, bukan maf'ul li ajli. Dah, sekarang kalau ini tuan-puan sebut maf'ulun fi atau zaraf, apa alasannya? Dia menunjukkan tempat atau masa? Tulis di ruang komen. Menunjukkan tempat atau masa tuan-puan? Tulis di ruang komen sila. Sila tuan-puan. Dia menunjukkan tempat atau masa? Tempat atau masa? Tempat atau masa? Ya, dia menunjukkan tempat. Mantap. Atas tempat lah. Maka dia adalah zaraf maf'ulun fi. Dah ya, baik. Lupa namanya ustaz, tak apa Puan Maslina. Biasa tu, lupa biasa. Dah sekarang. Kum, atas kamu, di atas kamu. Kum jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Kum jadi apa dalam ayat? Kum jadi apa dalam ayat? Kum jadi apa dalam ayat? Tulis di ruangan komen. Sila tuan-tuan. Dah. Kum jadi apa dalam ayat? Kum jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Ya. Dia jadi mudhafun ilaih. Atas apa? Atas kamu. Dia tak bisa dipisahkan. Atas kamu. Atas kamu. Itulah dia. Ya. Ini jadi mudhafun ilaih. Setiap isim, tak kira ke dia isim biasa ke, dia isim domir ke, mana-mana isim selepas zaraf, maka dia dikira mudhafun ilaih. Dah, sekarang sab'an. Sekejap tuan-tuan, dah mulai serak, saya minum dulu. Nah, ya, sambil fikir tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Sambil tuan-puan memikirkan. Dah. Sab'an. Nasab, rafa, ja. Tulis di ruang komen. Sab'an. 7. 7 tuan-puan. Saya tanya kepada tuan-puan. Sab'an. Rafa, nasab atau ja. Tulis di ruang komen. Silakan. Apa? Nasab. Tak ada yang sebut rofa. Ni memang asas dulu tuan-puan dah kuat ni. Nasab tuan-puan dia dah. Bukan nasib. Puan Katira salah tag lagi. Nasab Puan Katira. Tak apa, biasa. Ya, jangan masuk hati. Sab'an 7. Dah, sekarang tuan-puan. Kenapa dia dibaca nasab? Tulis di ruang komen.
Apa alasannya dibaca nasab? Kalau fauqa dibaca nasab, maf'ulun fi. Kalau sabaan dibaca nasab, kira-kira jadi apa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Sila tuan-puan. Ya, saya tahu Puan Katira. Salah type tu. Bukan tamyiz. Bukan tamyiz. Jangan pula tamyiz. Kita belum bincang tamyiz. Bukan masdar. Kenapa pula masdar? Dari mana datang masdar? Maf'ul mutlak dari mana tu? Dari mana datang maf'ul mutlak? Mana ada di sini patah perkataan yang sama dengan ini? Jadi apa? Jadi apa? Maf'ulun bi. Kenapa tuan-puan lupakan maf'ulun bih? Kenapa tuan-puan lupakan maf'ulun bih? Baru belajar, kenapa tuan-puan dah lupakan? Kenapa pergi hal? Kenapa pergi maf'ul mutlak? Yang dibina tu apa? Yang dibina tu apa? Tujuh itulah yang dibina. Tujuh apa? Tujuh lapis nanti. Maknanya tujuh lapis tuan-puan. Maf'ulun bih, bukan hal. Kita belum ada lagi maf'ulun bih. Dah, kita belum ada lagi maf'ulun bih. Sekarang kami bina. Kami bina di atas kamu. Apa yang dibina tu tuan-puan? Saya tanya kepada tuan-puan. Apa yang dibina? Yang ditegakkan tu apa? Sabaan tujuh lapis. Apa yang tujuh lapis? Langit yang dimaksud tu. Tu dia. Dah nampak ke belum? Tulis di ruang komen. Dah nampak ke belum? Tulis di ruang komen. Maf'ulun bih jadi objek. Dia balik-balik itu saja. Balik-balik itu saja. Tak apa. Yang kata dah pening, saya tak ada masalah. Biasa. Tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-puan satu penerangan yang jelas. Kenapa? Dan kami bina. Apa yang dibina tu? Yang dibina tu tujuh lapis. Sabaan tu maksudnya tujuh lapis. Tujuh. Apa yang tujuh lapis tu? Langit lah maksudnya. Tu. Boleh? Tuan-puan lupakan maf'ulun bih. Kenapa tuan-puan lupakan? Padahal ayat ini masih bergantung lagi. Masih tergantung. Ya. Wa banaina, kami bina, kami tegakkan. Apa yang ditegakkan? Kita tak tahu lagi yang ditegakkan. Ni dia sabaan ni. Tujuh apa? Tujuh lapis. Apa yang tujuh lapis? Langit. Dari mana ustaz tahu tujuh lapis langit? Tengok dalam tafsir. Tengok dalam terjemahan surah An-Naba tu. Kalau tak tujuh lapis langit yang dibina. Tu. Boleh? Sengaja saya tulis tujuh. Supaya agak sedikit samar. Supaya tuan-puan berfikir keras. Boleh ya? Boleh tuan-puan? Dah. Saya ulang penjelasannya. Wa banaina, fi'il dan fa'il ada di sini. Fi'ilnya bina. Fa'ilnya kami bina, kami tegakkan. Apa yang dibina, yang ditegakkan di atas kamu itu, apa yang dibina ditegakkan di atas kamu? Inilah dia. Sabaan tujuh tu apa maksudnya? Tujuh lapis. Apa yang tujuh lapis? Langit. Di atas kita tu. Cantik tak ayat Al-Quran? Sangat-sangat cantik. Ya. Dah tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Tulis di ruangan komen. Balik-balik itu saja. Saya tak salahkan 100%. Maksudnya apa? Saya cukup gembira tuan-puan jawab maf'ul mutlak. Saya cukup gembira tuan-puan jawab hal. Saya cukup gembira ada yang jawab maf'ulun fi. Mungkin sebab ini yang dibaca nasab. Tak ada yang jawab fa'il, tak ada yang jawab mubtada, tak ada yang jawab khobar. Kalau ada yang jawab macam tu, itu saya marah tu. Tapi kalau maf'ul mutlak tak apa. Sebab kan meragukan itu. Meragukan. Dah. Jadi
Yang dibina itu apa? Yang dibina itu adalah 7 lapis nih. 7 lapis langit. Dah. Tak apa. Tak apa. Kadang-kadang keliru biasa. Dah. Dan kami bina di atas kamu 7 lapis langit. 7 lapis langit. Sab'an syidada. Yang kuat. Yang kuat, yang kokoh. Dah sekarang terakhir. Mencabar dari saya. Kenapa syiddah dan juga dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Kenapa syiddah dan dia juga dibaca nasab? Tulis di ruangan komen. Dah. Kenapa syiddah dan juga dibaca nasab? Juga dimasuk nasab? Yang kuat. Yang kuat sifat-sifat yang kuat. Yang kuat sifat. Bukan dalam keadaan kuat. Yang kuat, yang kuat, yang kuat. Yang jawab hal belum lagi. Dah. Yang jawab hal belum tepat lagi. Dia naat. Dia naat korban, naat. Yang apa menjelaskan sifat tu. Sifat langit tu kuat. Tu ya. Boleh. Dia apa? Dia naat. Naat tu. Naat tu apa? Naat itu ialah yang menjelaskan sifat. Dan naat masuk kepada pengikut. Tabi'. Dia ikut kepada apa? Dia ikutkan sab'an dibaca nasab. Sab'an dibaca nasab sebab jadi maf'ulun bi. Syiddah dan menjadi naat daripada langit. Langit tu kenapa? Langit tu punya apa? Kekuatan. Dia kuat tu apa? Yang kuat, yang kokoh. Boleh ya? Dah, itu apa namanya? Sifat dia tu. Dah, tak apa tuan-tuan. Salah tu biasa. Takkan betul terus. Tadi tuan-puan jawab betul terus kan? Sekarang saya bagi soalan yang agak mencabar sikit. Kalau betul terus tak seronok belajar tuan-puan. Betul? Betul tuan-puan ya? Dah. Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Tulis di ruangan komen. Tadi ada yang jawab betul semua. Dari tadi lagi awal kelas semua jawab betul. Saya pun pelik. Macam mana jawab betul semua ni? Memang dah rasa tuan-puan semua. Ni dapat soal macam ni, barulah sedikit kita mencabar diri. Tu boleh tuan-puan ya. Dah. Satu kesalahan bagi saya tak ada masalah tuan-puan. Ya, satu kesalahan bagi saya tak ada masalah. Orang yang salah dalam belajar itulah nanti orang yang akan lebih faham tuan-puan. Biasa. Kita belajar dari kesalahan. Saya sendiri pun banyak salah dengan tuan-puan, tapi insya-Allah ini betul. Ya, jadi wa banaina fawqakum sab'an syidada. Sila tuan-puan terjemahkan, tulis di ruangan komen. Dan kami bina apa? Tulis di ruang komen. Syidada yang kuat, sab'an 7 lapis langit. Fauqakum di atas kamu. Wa banaina dan kami bina. Kami apa? Kami tegakkan. Tu dia. Sila tuan-puan terjemahkan, tuan-puan pahami ayatnya, sila tuan-puan. Sila. Dah, ya, baik. Kadang-kadang keliru juga antara hal dan naat. Tak ada masalah, Puan Misalma. Itu bukan perkara yang sangat-sangat mencari perhatian kita. Keliru antara hal dan naat itu dah faham tu maknanya. Tak ada masalah. Itu memang sesuatu yang mengelirukan. Memang perlu latihan-latihan. Dan kami bina 7 lapis langit yang kuat. Ya. Mantap. Terbaik. Ahsan. Dah ya. Sila tuan-puan
dari yang tuan-puan belajar dari saya, yang tuan-puan terjemahkan sendiri secara live tuan-puan, cuba tuan-puan sesuaikan dengan terjemahan yang ada dalam Al-Quran, yang ada terjemahan cantik itu. Sama ke tak sama? Dari situ nanti tuan-puan pahami, oh rupa-rupanya saya pun boleh terjemahkan Al-Quran kalau memang saya faham kaedahnya. Ya. Boleh tuan-puan ya? InsyaAllah kita boleh tuan-puan. Dah? Boleh? Itu dari saya tuan-puan pada pagi hari ini sudah 1 jam setengah insyaAllah. Hampir 1 jam setengah. Semua dah jawab betul. Dan kami bina 7 lapis langit yang kuat. Itu pemahaman kita tuan-puan ya. Dari apa yang kita bincang pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih tuan-puan ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Semua terbaik. Puan Maslina, Kilauan Bintang, Puan Azizah Yahya, Puan Azizah Rahman, Tuan Abdul Halim, Puan Misalma, Puan Siti Rohaya. Tak boleh saya sebut satu persatu tuan-puan, ramai insya-Allah pada pagi hari ini tuan-puan ya. Terima kasih Puan Katirah juga, semuanya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada nama yang tak saya sebut tuan-puan, tak boleh saya sebut satu persatu, ramai. Ya. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting tuan-puan ialah selepas tuan-puan belajar, sila tuan-puan tengok-tengok video yang lain, tengok kat YouTube untuk menambah kefahaman tuan-puan. Jangan cukup di sini saja, cari yang lain, banyak lagi tuan-puan penjelasan-penjelasan. Mohon maaf dari saya kalau ada kesalahan tuan-puan, dan jazakumullahu khairan katsiran. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Selasa tuan-puan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk tuan-puan semua. Terbaik semua. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tuh.